Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Sembang Santai episod ke-11. Pada kali ini, saya nak berkongsi dengan anda semua tentang cara-cara untuk menjadi seorang pencerita yang baik bagi pertandingan bercerita bahasa Melayu peringkat sekolah rendah. Saya percaya ramai murid-murid dekat luar sana berminat nak menyertai pertandingan bercerita, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan sebuah cerita dengan baik. Jom dengarkan. Moga-moga kita dapat meningkatkan kualiti penceritaan kita. Yang pertama sekali, dalam pertandingan bercerita, murid-murid perlu menyampaikan cerita menggunakan lenggok bercerita yang tenang dan bersahaja. Ramai murid-murid yang bercerita menggunakan lenggok pidato. Itu tidak sesuai sebenarnya. Saya tunjukkan bagaimana lenggok bercerita yang sebenar. Lebih tenang, lebih santai, dengan gerak-geri yang bersahaja. Hai kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Hikayat 5 Sahabat. Dengarkan ya kawan-kawan. Pada zaman dahulu, itu adalah lenggok cerita. Agak tenang, bersahaja, dengan lenggok yang sesuai lah. Ketika kita sedang bercerita, pastikan kita menyampaikan cerita dengan menarik tanpa perlu berlakon. Sekiranya kita melihat murid bercerita melakonkan watak. Apabila menjadi ibu, dia mengubah suaranya menjadi ibu. Apabila menjadi itik, dia mengubah suaranya menjadi itik. Apabila menjadi harimau, mengubah suaranya kepada harimau. Itu lebih sesuai untuk pertandingan drama ataupun teater. Sekarang ini kita masuk pertandingan bercerita, jadi gunakan ayat pindah. Gunakan ayat pindah dan bukannya ayat cakap laju. Seterusnya, ketika kita bercerita, janganlah kita berjalan-jalan. Janganlah kita melompat. Tidak perlu. Bercerita perlulah tenang. Kita berdiri di mana kita berpijak dan kita gunakan kekuatan tangan dan memek muka kita. Bagaimana? Kita boleh tunjukkan ekspresi, kita boleh tunjukkan perasaan kita hanya melalui memek muka. Sekiranya kita marah, kita perlu membuka mata kita dengan besar. Sebagai contoh, ketika marah, raja menjadi marah dan murka. Mata kita perlu dibesarkan. Contoh lain, bagaimana kita menggunakan tangan? Disebabkan makan terlalu banyak, perut Abu menjadi besar. Tangan kita tunjukkan besar. Tak boleh kita abaikan kekuatan tangan. Abu makan terlalu banyak sehingga kan perutnya menjadi besar. Sekiranya kita tidak menunjukkan ekspresi menggunakan tangan, maka cerita yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada penonton. Selain itu, untuk menjadi pencerita yang baik, intonasi sepanjang kita bercerita perlulah disesuaikan mengikut cerita. Sebagai contoh, sekiranya dalam babak sedih, kita perlulah bercerita dengan nada sedih. Ketika sampai kepada babak marah, kita perlu meninggikan suara. Itu dinamakan intonasi yang dinamik. Untuk menjadi pencerita yang baik, pastikan anda memperbagaikan intonasi. Seterusnya, kejelasan suara. Untuk menjadi seorang pencerita, suara perlulah jelas. Sebagai contoh, raja menjadi marah. Kita sebut marah. Bukannya raja menjadi marah ataupun raja menjadi marah. Tidak jelas. Hal ini akan menyebabkan hakim terganggu. Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan? Jaga-jaga, maka kita boleh dipotong.
Selain itu, untuk menjadi pencerita yang baik, kita hendaklah mampu menyampaikan cerita kita dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada tersangkut-sangkut. Bagaimana kita nak menyampaikan cerita kita dengan lancar? Mudah saja. Pertama, murid-murid semua hafal dan baca berulang kali cerita yang cikgu bagi. Apabila kita sudah hafal, maka mudahlah untuk kita lancar bercerita. Apa kebaikannya lancar bercerita? Kebaikannya banyak. Yang pertama, apabila kita lancar, kita akan mudah untuk menghayati cerita kita. Kalau kita tidak lancar, cerita kita tersangkut-sangkut, kita punya feel ataupun kita punya mood akan lari. Di situ akan menyebabkan kita tidak bersemangat untuk bercerita. Dan penonton pula yang mendengar cerita kita akan hilang tumpuan. Hakim sudah tentulah memberi markah yang rendah. Di samping itu, kita perlulah melayan audiens. Kita perlulah melayan penonton kita. Bagaimana kita nak melayan penonton kita? Dekat situlah pentingnya kita berinteraksi dengan penonton yang melihat kita, yang mendengar kita menggunakan pandangan mata. Dari mata boleh turun ke hati. Ada sesetengah murid yang bercerita, memang kita tidak nafikan kalau kita bercerita ni kita rasa gemuruh. Jadi ada murid yang ketika bercerita asyik memandang lantai aja, ataupun memandang ke langit, ataupun memandang cikgunya dari awal hingga akhir. Perbuatan ini berbahaya kerana hakim akan berasa gelisah. Bilalah nak pandang muka dia, asyik pandang atas saja. Caranya, di sini saya kongsikan cara yang betul. Pertama sekali, kita perlu memandang dalam bentuk V. Dalam bentuk V. Apabila kita bercerita, kita perlu gerakkan kepala kita dan mata kita dalam bentuk V. Kita bercerita, pada suatu hari ada seorang budak bernama Ahmad. Jadi kita pandang sana dan pandang sana. Kita tidak perlu memandang sesuatu tempat itu dengan lama. Kita gerakkan pandangan kita sekejap ke sana, sekejap ke sana, sekejap ke sana. Lama kelamaan, kita tidak akan rasa gemuruh lagi. Seterusnya, apabila kita menyampaikan cerita, kita perlulah menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita kita. Penyampaian nilai ini boleh dilakukan dengan dua perkara. Yang pertama, di akhir cerita. Setelah cerita kita habis, baru kita bagi tahu. Kawan-kawan, dalam cerita ini terdapat dua nilai. Kedua, raja menjadi marah kerana Hang Jebat telah menderhaka kepada baginda. Kawan-kawan, perbuatan Hang Jebat tidak patut kita contohi kerana perbuatan menderhaka kepada raja adalah perbuatan yang salah. Itu kita keluarkan nilai semasa kita sedang bercerita. Seterusnya, untuk menjadi pencerita yang baik, kita perlu pandai mengawal suara. Apabila kita bercerita dalam situasi yang sedih, maka kita perlahankan suara kita. Apabila kita marah, kita naikkan suara kita. Janganlah dari awal hingga akhir sama saja. Nanti akhirnya semua penonton pun tertidur. Ada juga murid-murid yang terlalu beremosi sehingga kan terjerit-jerit, marah-marah. Tak tahu dia ni sedang bercerita ke sedang marah. Jadi kawalan suara itu penting, ya. Kawalan suara itu penting. Saya juga dapati ada beberapa kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid ketika sedang bercerita. Yang pertama, murid-murid suka bersyair, suka menyanyi. Tambah-tambahan lagi, di awal-awal ketika mereka nak bercerita. Bukan tidak boleh, tetapi kita perlu sedar bahawa kita sedang berada dalam pertandingan bercerita. Maka berceritalah dengan baik. Kalau nak menyanyi, masuk pertandingan menyanyi. Kalau nak bersyair, masuklah pertandingan bersyair. Dan perbuatan ini sebenarnya bahaya. Kita sendiri tahu bahawa syair itu amat sukar
untuk disampaikan dengan baik, terutamanya untuk murid tahun 3, murid-murid tahun 6. Bayangkan, kalau kita bersyair, tiba-tiba sumbang, maka keseluruhan penceritaan kita selepas itu akan mendapat penilaian yang rendah. Kerana kita membuka gelanggang bercerita dengan suara yang sumbang. Jadi jaga-jaga. Selain itu, ramai juga murid-murid yang menggunakan cakap ajuk ketika bercerita. Sebaiknya gunakanlah ayat cakap pindah. Kita sedang bercerita, bukannya sedang berlakon. Sekiranya murid-murid ataupun sesiapa saja yang dapat menguasai tips-tips yang saya berikan ini, saya percaya anda boleh menjadi seorang pencerita yang baik. Jadi saya rasa cukup sampai situ. Sembang santai kali ini. Jumpa lagi.